السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ni. Allah Taala beri kesempatan umur pada kita semua. Alhamdulillah, kita telah menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya kita berhimpun dalam majlis ilmu yang Allah Taala mudah-mudahan merahmati, memberkati kita semua. Dan pada malam ini kita nak membicarakan tajuk ataupun berkenaan dengan peristiwa Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah malam ni saya nak buat kelainan sikit. Biasanya saya akan ceramah Maulid Rasul kan. Malam ni saya nak baca beberapa hadis dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, iaitulah kita menyingkap kesempurnaan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan sudah diterjemahkan, ya, sudah diterjemahkan huraian oleh Tuan Ahmad Adnan Fadil. Jadi kita akan ambil beberapa hadis, kita tengok tentang peribadi ataupun adab, juga akhlak dan juga fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis, kita faham, kan? Kita baca hadis, kita tengok uraian hadis tentang akhlak Nabi dan juga diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sentuh tentang fizikal Nabi, tentang bagaimana Nabi makan, apa makanan yang Nabi suka, bagaimana cara Nabi minum, pergaulan Nabi dengan manusia dan sebagainya. Kita akan tengok hadis dan kita pergi pada fiqh hadis Nabi atau fiqh ataupun apakah perkara utama yang kita boleh ambil dalam hadis-hadis yang kita baca kan. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, Allah sebut dalam Al-Quran bahawa dalam ayat Suratul Ahzab ayat yang ke 21, kata Allah Ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah kata, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Nabi itu contoh ikutan yang baik. Allah sebut dalam ayat ini bahawa kita kalau nak jadi baik, kita kena ikut Nabi. Dia tak ada ikut lain. Nak baik, ikut Nabi. Kita nak ikut Nabi ni, kita tak jumpa Nabi, kita tak tahu bagaimana keadaan ataupun akhlak Nabi. Jadi macam mana kita nak ikut Nabi? Kita kena ikut orang yang mendalami akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak lain tak bukan yang sepatutnya kita dampingi para alim ulama. Para alim ulama yang mencontohi sifat dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama lah yang ataupun orang yang berilmu, orang alim lah yang melakonkan beberapa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beramal dengan akhlak Nabi, atau orang-orang soleh, walaupun dia bukan ulama tapi dia soleh yang lakonkan ataupun yang praktikkan ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut siapa yang nak berjaya, yang nakkan kebaikan di dunia, keredaan Allah di hari akhirat, Allah kata kena ikut Nabi. Memang kena ikut Nabi. Bermula daripada kita bangun tidur, kita bangun tidur, kita pagi
buat apa, ditunaikan ibadat, kemudian kita bekerja seharian kita, kemudian kita tidur balik, semuanya kita ikut cara Nabi SAW. Dan sehingga pun dalam keadaan kita tidur malam, kita mimpi buruk pun ada yang diajar oleh Nabi, bagaimana cara kita nak uruskan bila kita mimpi buruk di tengah malam. Semuanya ikut cara Nabi SAW. Allah kata, laqad kana lakum fi Rasulillah, bahawa sungguhnya pada diri Nabi itu uswatun hasanah, ada contoh ikutan yang baik. Itu sebab bila anak-anak yang baru lahir ni, kita ajar dia tentang kenal Nabi SAW. Awal-awal lagi kita ajar dia supaya kenal Nabi SAW. Bukan kita ajar dia sebut, nak panggil nama kita ayah, mama, mak. Bukan, sebut nama Muhammad Rasulullah. Allah ajar yang ini dulu. Dan ada setengah ulama kata ajar anak ni supaya dikenal Nabi dulu. Sebab bila dia kenal Nabi, secara automatik dia akan kenal yang lain. Sebab apa? Nabi lah Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladhina amanu wa 'amilus salihati minadh dhulumati ilan nur. Allah utuskan Rasul Nabi SAW membacakan ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah kepada sekalian ummah. Tujuannya adalah apa? Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, nak bawa manusia ni yang berada dalam kegelapan kepada cahaya kebenaran. Jadi tentu bila kita ikut Nabi, kita akan berada di dasar yang betul, di jalan yang betul. Kalau ikut Nabi, dia tak akan bengkok-bengkok lah. Ikut Nabi pasti lurus. Tapi nak ikut Nabi itu ya kita tak kenal Nabi, kita tak hidup sezaman dengan Nabi. Nak kenal Nabi, kena dampingi orang yang mendalami tentang Nabi SAW, yang praktiskan tentang akhlak Nabi SAW, iaitulah para ulama. Kita kena dampingi. Kata Syekh Ibrahim Al-Khawwas, dia kata orang manusia ni memang dijadikan dalam keadaan hatinya sentiasa berserabut. Manusia ni hati sentiasa berserabut. Allah kata apa? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia ni dijadikan dalam keadaan hatinya tak tenteram. Hati dia tak tenteram. Idza massahu syarru jazu'a, bila ditimpa kesusahan dia akan mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a, bila diberi kesenangan dilupa pula Allah Taala. Cuba tanya orang yang sebelum dapat EPF dengan selepas dapat EPF. Orang sebelum dapat EPF macam-macam janjinya. Nak infak itu, nak inilah apa semua. Dah dapat EPF, lain pula janjinya. Apa yang dijanjikan tu tak jadi. Hilang. Mana yang kawan kita dapat EPF, dah tak jumpa dalam surau, mana hala dah tak ada jumpa dah apanya. Dah tak nampak batang hidung. Dia beza. Manusia ni memang dia wa idza masahul khairu manu'a, bila dia senang, dia cara lain pula dia. Manusia ni dia sentiasa dalam keadaan tak tenang. Jadi kata Syekh Ibrahim Al-Khawwas, dia kata kalau nak tenang hati ni, dia ada 5 perkara yang dia kena buat. 5 perkara dia kena buat. Yang ni ada nasyid dalam Indonesia. Saya tak tahu siapa penyanyinya. OP ya. Dia kata obat hati itu 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua solat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpulan dengan orang soleh. Yang keempat perbanyakkan berpuasa. Yang kelima zikir malam berpanjangan. Ni Syekh Ibrahim Khawwas sebut sebenarnya, tapi saya nak sentuh yang ketiga. Jadi kena bergaul dengan orang soleh. Orang soleh ni dia memang dipraktikkan apa yang Nabi buat. Nak katakan dia soleh ni, dia mesti alim. Ingat, al-aslu fil ibadah, kaedah al-aslu fil ibadati al-haram. Asal pada satu ibadat ni hukum dia haram. Maknanya nak buat ibadat kena ada ilmu. Jadi orang soleh memang dia ahli ibadat dan dia ada ilmu. Itu sebab kata ini bahaya juga. Orang yang ahli ibadat tak ada ilmu, kata Imam Malik, dia zindiq. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazannaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang dia ada ilmu tapi tak beramal, dia fasik, kata Imam Malik. Barang siapa yang ahli ibadat tak ada ilmu, dia zindiq. Apa maksud zindiq? Zindiq ni dia tak ada ilmu tapi buat ibadat.
Zindik dia tak ada ilmu buat ibadat. Sebab kita kena ada ilmu. Menuntut ilmu itu wajib. Nak tunaikan ibadat mesti kena ada ilmu. Habis kalau dia tak belajar ilmu, tak payahkan ibadat. Dia wajib melakukan ibadat. Dia wajib mencari guru untuk belajar ilmu supaya ibadat dia tu tepat. Dia tak boleh main-main. Khusus dalam bab solat. Sini ada ajar dalam bab solat jemaah, fiqh solat, apa tu qaul tam fi ahkamil imam wa ma'mum. Ada. Itu penting dalam solat jemaah. Banyak kaedah solat jemaah kita ni tak betul. Tapi nak cerita bahawa kena ada ilmu baru kita jadi orang yang soleh. Jadi saya nak sentuh kata ubat hati manusia ni kena berhimpun dengan orang soleh. Sebab orang soleh ini mereka mempraktikkan sunnah dan juga watak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab inilah yang menjamin seseorang itu mendapat liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, mereka mendapat keredaan Allah di dunia dan juga di hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan orang yang ingat Nabi ni sentiasa kena ingat Allah Taala. Dia tak boleh dia menjadi prasyarat. Prasyaratnya maknanya kalau nak sayang pada Allah kena ikut Nabi. Kalau diikut Nabi dalam masa yang sama, wajib mengingati Allah Ta'ala. Beriringan dua ini, selamatlah seorang itu dunia dan juga akhirat. Tuan-tuan membawa yang rahmati Allah Ta'ala sekalian. Ya, Nabi SAW ini merupakan rahmat bagi sekalian alam yang saya sebut dalam ayat surah At-Talaq tadi yang saya baca. Seorang Rasul yang Allah utuskan ini, tujuannya adalah liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, membawa manusia daripada kegelapan kepada cahaya kebenaran. Kita ni seronok tak hidup dalam keadaan sesat? Tak seronok. Tak ada elektrik kat rumah, gelap. Seronok ke? Meraba-raba jalan, terseradum pula tangga, pula ada kencing manis, terseradum luka. Sebab tak ada elektrik, kencing manis, terseradum pintu, luka, dah kena potong jari. Maksudnya orang tak nak berada dalam kegelapan. Gelap ni takut ke tak takut? Takut. Gelap ni antara orang takut waktu gelap. Contohnya waktu malam, tengah malam macam ni, ada siapa yang berani tidur buka pintu, buka tingkap? Tak berani, sebab bila gelap semua orang takut. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, kan? Aku boleh katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung daripada Tuhan yang Al-Falaq. Falaq ni maksudnya yang menciptakan cahaya subuh, yang orang pada waktu malam takut, dia berhajat kepada waktu siang. Di rumah kita macam-macam dengar bunyi hantu lah pelbagai, kan. Orang Melayu ni percaya hantu. Orang Melayu percaya hantu tak? Takut tak hantu? Takut. Saya dulu belajar di Jordan, Abelan. Belajar di Jordan dulu, saya malam-malam banyak iring pelajar-pelajar perempuan ni. Kalau dia orang nak balik ke rumah, dia orang takut, kami yang iring mereka ni. Kadang pukul 12 malam, pukul 11 malam. Tak tahulah perempuan ni, kau dapat menyembang lambat habis je. Dia pun belajar ke menyembang tak tahu 2-3 jam. Waktu tengah malam, ustaz tolong ambil kami, rumah kami jauh nak ngantor. Ngantor ikut celah mana? Lalu celah-celah kubur. Kalau kubur di Malaysia ni, taubat lahum lah, memang tak ada lah nak bawa budak-budak perempuan ni. Kau mau balik besok lah, takkan kita nak lintas kubur tengah malam. Takut aku kubur kamu Tanjung kita ni. Ada siapa nak pergi malam-malam? Saja nak lalu situ. Kalau ada orang nak buat jalan masuk ke rumah ikut celah-celah itu pun tak siar kita nak lalu. Sebab apa? Takut. Tapi di tanah Arab ni tak kisah. Orang tidur atas kubur pun ada. Maksudnya sebab gamaknya Malaysia ni banyak benar cerita hantu, kan? Jadi orang takut hantu tu. Asal kubur takut, asal gelap takut, asal putih malam-malam takut. Baik. Jadi Allah kata apa? Falaq. Maksud falaq ni cahaya kegelapan, Allah jadikan kegelapan, Allah jadikan cahaya. Macam itulah Nabi SAW, manusia yang pada asalnya dalam kezaliman, kekufuran, kejahilan, Allah hantar seorang manusia menjadi cahaya, mengajak kita daripada kegelapan kepada kebenaran. Allah kata apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan kepada engkau wahai Muhammad melainkan memberi rahmat pada sekalian alam. Maksudnya Nabi ini rahmat, membawa kita daripada kegelapan kepada cahaya kebenaran, membela nasib ibu-ibu yang meninggal suaminya, dilacurkan mereka, dirampas hartanya, akhirnya terbela nasib perempuan diharamkan berzina, diharamkan makan harta anak yatim.
kesemuanya. Bila datangnya Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan memberi rahmat kepada seluruh alam. Maknanya Nabi ni memang khusus kepada orang Islam, orang beriman, tapi umumnya pada sekalian alam. Membela juga nasib orang-orang bukan Islam yang berpegang kepada janji ataupun kepada bai'ah ataupun kepada piawaian yang ditetapkan oleh Nabi SAW, yang mana kita baca sirah, ia berkenaan dengan piagam Madinah yang wajib ditaati, dipatuhi oleh Yahudi, Banu Quraidah, Banu Nadir, Banu Quraiqah dan sebagainya. Ya, Nabi ini rahmat bagi sekalian alam. Saya nak kongsi, saya ni pernah masuk gereja. Ada cerita. Saya pernah masuk gereja. Tahun 2014 saya dilantik menjadi imam utama di Masjid Muhibbuddin Shah. Kemudian saya dijemput untuk masuk ke gereja di Silibin. Tapi sebelum, dia kata ada orang India call. Dia kata, Cik, Imam Masjid Azlan. Ya. Kami nak jemput Cik datang ke gereja, cerita tentang kasih sayang dalam Islam. Sebab apa? Dia panggil banyak agama. Banyak agama dipanggil. Dia panggil agama Kristian, Hindu, Buddha, semua dia panggil. Jadi saya ni bila dapat jemputan begini, saya tanyalah bos saya, bos Ustaz Arif Fadilah. Saya tanya bos, saya ni dijemput untuk masuk gereja. Oh, eloklah akhi pergi. Kenapa? Takut ke? Bukan, risau kan orang ambil gambar orang kata Syed ni dah murtad pula kan. Jadi kena bagi tahu saya siap lah. Masuk tu bukan sebab itu, kita ada tujuan. Saya heboh lah pada orang jabatan, saya masuk gereja. Saya pergi malam tu. Daripada Masjid Muhibbuddin saya pergi, dijemput, kita cerita tentang kasih sayang dalam Islam. Tapi saya kata kat dia, saya boleh berucap tapi dengan syarat. Saya nak berucap yang paling akhir. Sebab orang nak dengar yang akhir, orang tak nak dengar yang awal. Saya pun sampai tu dia orang tak start lagi. Jadi kami duduk kat atas. Dia panggil, okey, agama ni cakap. Dia semua cakap bahasa Inggeris lah. Pumpang. Aku bukan faham bahasa Inggeris. Faham sikit-sikit adalah. Saya tengok orang yang dengar tu semua tunduk. Jadi pun buat style yoga tu. Tu yoga ni. Dia panggil semua agama lah. Yang paling banyak Kristian sebab gereja. Semua yang pegang dia ada kursi. Kalau tengok dalam cerita orang putih kan ada kursi gereja tu, macam itulah cara susun dia. Ada yang tunduk, tafakur semua lah. Dia tak tahu dia konsep nak kena tenangkan jiwa bila cerita tentang agama. Saya tengok satu-satu. Lepas tu bila orang tu bercakap semangat sikit, tak ada siapa pun tepuk tangan kan? Dia tak tahu nak tepuk tangan kat mana gambarnya. Duduk. Ya. Jadi ada 3, saya keempat. Dah tukar orang ni, saya tengok semua tunduk. Sampai ke saya turn yang keempat, dia jemput saya. Mula-mula tu saya cakap orang putih lah. Jenuh juga nak ngapain je, nak tulis lah pun kan. Lepas tu dah habis tu saya kata, izinkan saya berbahasa Melayu. Okey, bila semua orang, saya tengok orang seorang pun tak ada tidur. Semua celik. Yang 3 tadi semua tidur. Saya cerita tentang kehebatan Nabi je. Saya ambil ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Lepas tu saya bawa ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Apa fungsi Nabi diutuskan? Orang tepuk tangan, orang tak ada tidur. Saya bagi tahu Nabi. Mula-mula tu saya cakap orang putih lah. Jenuh juga nak ngapain je, nak tulis lah pun kan. Lepas tu dah habis tu saya kata, izinkan saya berbahasa Melayu. Okey, bila semua orang, saya tengok orang seorang pun tak ada tidur. Semua celik. Yang 3 tadi semua tidur. Saya cerita tentang kehebatan Nabi je. Saya ambil ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Lepas tu saya bawa ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Apa fungsi Nabi diutuskan? Orang tepuk tangan, orang tak ada tidur. Saya bagi tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, our prophet, diutuskan oleh Allah bukan untuk orang Islam, untuk sekalian manusia. Saya cerita perjanjian bai'ah, piawaian piagam Madinah. Saya cerita bagaimana Nabi dan sahabat menjantuni orang bukan Islam. Saya cerita. Salah kalau orang kata Islam ni agama teroris. Saya lepas tu bila saya dah habis berucap tu pasal Islam, orang dalam gereja tu bangun tepuk tangan, bagi tepukan gemuruh pada saya. Lepas tu dah habis tu, dia orang kata thank you sir.
Dia nak bersalam, saya pegang macam ni lah, takut dia mau bersalam pula kan. Lepas tu dah habis saya keluar tu, yang penganjur tu, ingat kot dia bagi apa, dia bagi ada labu sayung dalam tu, tak apa benda, tak cium bau wangi, letak dalam jabat. Staff-staff kata, ustaz jangan, kalau ada mandrum korang, apa kisah kan, kita baca lah Quran, ada lagi kat pejabat. Baik. Lepas tu dia kata, nanti kita buat benda ni tahunan, kita akan panggil lagi. Tengok tak panggil sampai sekarang, gamuk punya sel, gamuknya panggil. Sebab ramai orang tepuk tangan, kokok dema ada sebahagian masuk Islam. Kita cerita tentang, kadang-kadang dia orang ni tak faham tentang Islam, tak pernah ada pendedahan tentang ilmu Islam. Tapi masa kita cerita tentang Islam, nak cerita Islam untuk semua. Sampai semua tak tidur. Memang ada 2-3 orang yang datang join saya sekali, memang tengok orang semua macam terpegun bila kita cerita tentang kehebatan Nabi SAW dan kehebatan Islam. Tu nak cerita bahawa Allah kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan engkau Muhammad melainkan memberi rahmat bagi sekalian alam. Allah sebut juga, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Ya, sungguhnya Allah utuskan Nabi ni untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sebenarnya ya, akhlak perangai yang buruk tu memang ada. Perangai yang buruk tu bukan akhlak Islam. Kita kena jauh perangai yang buruk. Nanti boleh buka apa dia sifat mazmumah dan apa dia sifat mahmudah, sifat yang tercela dan sifat yang terpuji. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Taala. Jadi kita masuk teruslah kepada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang bagaimana keadaan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita dengar je. Tapi betul ke? Sabit ke? Tepat ke hadisnya? Dalam ni memang ada sebut bagaimana keadaan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nak sebut hadis yang pertama, bagaimana tubuh dan usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Hadis ni hadis Sahihul Bukhari. Baik. Ini cerita tentang bagaimana keadaan tubuh Nabi dan bagaimana usia, berapakah usia Nabi SAW disebut dalam ini. Hadis daripada Anas bin Malik, ya, diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ni bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata bagaimana keadaan Nabi, rupa Nabi ni, Nabi SAW tak terlalu tinggi dan tak pula terlalu rendah. Sederhana je lah. Maksudnya sederhana, tinggi je, tidak terlalu tinggi. Ini tubuh Nabi SAW. Warna kulit Nabi tidak putih sangat dan tidak juga terlalu merah. Tidak terlalu putih dan tidak terlalu merah. Dia sawa-sawa matang, tak putih sangat, tak gelap sangat, tak merah sangat. Rambut Nabi tak terlalu kerinting dan tak juga terlalu lurus. Ni Nabi. Allah Ta'ala, okey, itu selesai bab ni. Sebenarnya banyak lagi hadis, saya tak sebut semualah, kita nak ambil poin-poin penting. Dan Allah Ta'ala mengutuskan Nabi SAW menjadi Nabi ketika usianya mencecah 40 tahun. Kita pun tahu, Allah lantik Nabi menjadi Rasul umur 40 tahun. Ada hikmahnya sebenarnya. Supaya Allah Ta'ala mengajar Nabi usia daripada kanak-kanak sehingga umur 40 tahun, Nabi lebih matang untuk membuat keputusan dengan Nabi melihat keadaan bagaimana penduduk ataupun keadaan masyarakat Arab yang ada bersama dengan Nabi SAW. Itu sebab memang pemimpin, ketua, yang pertama kita tengok kewibawaannya, antaranya dia, kalau boleh dia ada ilmu sama ada ilmu pengetahuan dan ilmu kepimpinan. Mesti kena ada. Sebab pertama, keduanya dia mesti orang yang memang hidup dekat masyarakat tu lama. Lama. Itu sebab ketua kampung ni banyaknya orang kampung dan memang dia duduk lama di kampung. Dia duduk lama di kampung. Contoh kalau ada orang merantau di kampung kita, baru setahun duduk, tiba-tiba lantik ketua kampung. Tanya dia, kamu kenal tak Ayah Lang kamu Tanjung? Ayah Lang mana? Kau tak kenal Ayah Lang Bahar? Terus dia duduk kamu Tanjung lah. Contohlah.
Bila disebut ayat, oh kena ya Allah. Oh kena. Kena tak azlan surau? Tak kena. Kalau tak kena udahlah. Dia ada 2 azlan kat surau ni. Jadi maksudnya mesti kena. Dan itu sebab Allah lantik Nabi umur 40 tahun dalam keadaan Nabi naik lantik menjadi Rasul dalam keadaan Nabi matang. Demi melihat bagaimana keadaan masyarakat kampung, apa kehendak kampung, apa kesalahan orang kampung buat. Nabi tengok semua tu, akhir Allah nanti Nabi menjadi Rasul umur 40 tahun. Dia lebih matang dalam bertindak untuk melaksanakan keputusan. Macam tu jugalah kalau jadi wakil rakyat pun cantiknya umur 40 tahun ke atas. Sebab dia dah fokus kepada, tak nak main-main dah. Dia fokus kepada nak memimpin, nak membantu masyarakat, membantu ummah. Baik. Jadi ini umur 40 tahun. Baginda tinggal di Mekah selepas dilantik menjadi Nabi selama 10 tahun dan di Madinah juga 10 tahun. Baik, nanti ada huraian berkenaan dengan 10 tahun ini. Ada pendapat ulama, dia kata bukanlah perkiraan yang tepat disebutkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, tetapi yang tepatnya adalah 10 tahun lebih sikit, maknanya 13 tahun. Di sini pun digunakan kaedah bundar. Tahu bundar dalam matematik? Kalau 13 dia hampir 10 ke hampir 20? 13 hampir 10. 13 dia akan bundar pergi kepada yang sikit 10. Memang dia sebut dalam hadis ni sebut 10, sebenarnya 13 dia ambil 10. Kita kalau sebut berapa ringgit ni, tengah RM2. Kalau tengah RM2 ni berapa RM1.5? RM1.5. Tapi orang kata RM1 lebih sikit lah. Istilah RM1 lebih sikit ni, dia memang tak lebih RM1.5. RM1 lebih, berapa? RM1 sekupar, RM2 kupar, RM3 kupar. Kedai sekarang meniaga, dia codik. Letak RM900 sampai RM9 sampai RM9. Berapa? Baru RM90. Dah, tambah 1 sen jadi RM100. Sebenarnya kat RM100 dah tu. Tapi dia guna istilah bundar, maknanya 10, kalau 13 tu dia 10 juga. Tapi 10 lebih sikit. 10 lebih sikit. Ini yang ketika Nabi di Mekah. Di Mekah 13 tahun. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Baik, ini tempoh Nabi diutuskan menjadi Rasul kepada 2 tempat, iaitu Mekah dan juga Madinah. Setelah itu baginda diwafatkan oleh Allah Ta'ala ketika dia awal usia 60 tahun. Maksud 60 tahun, awal-awal tu 63 tahun disebut dalam sirah. Kepala dan janggutnya tak sampai 20 helai rambut berwarna putih dan juga uban. Nabi ni rambutnya hitam. Rambut Nabi hitam. Ada 2-3 helai, tak sampai 20 helai. Berubannya rambut dan juga janggut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu fizikal Nabi yang pertama. Banyak lagi lah, nanti boleh cadangkan surau kita buat tentang sirah Nabi SAW. Baik, jadi ada sikit bab fiqah berkenaan dengan uban ni. Boleh tak cabut uban? Saya dulu, kerja saya dengan mak saudara dulu, tukang cabut uban kepala mak saudara. 1 uban sekupang. Dulu lah. Apa hukum cabut uban? Nabi larang cabut uban. La tantifus syayb fa innahu nurul muslimi yaumal qiyamah. Nabi kata janganlah kamu mencabut uban, kerana ia sesungguhnya menjadi nur, cahaya bagi seorang muslim pada hari kiamat. Jadi Nabi kata jangan cabut uban. Jadi hukumnya makruh. Itu bila cabut uban. Jadi kata dalam Sahih Muslim daripada Anas bin Malik mengatakan makruh orang lelaki cabut uban di rambut. Bila ada uban tu biar. Tapi jumhur ulama termasuk Asy-Syafi'i, dia kata larangan ni larangan makruh. Tapi ada sebahagian daripada selain daripada Al-Imam Syafi'i dan Imam Maliki kata hukum larangan di sini adalah larangan haram mencabut uban. Larangan mencabut uban. Okey, itu sedikit sebenarnya. Baik, seterusnya kita nak pergi kepada bagaimana cara Nabi SAW makan. Ini antara sunnah yang kedua lah. Kita baca hadis, kita tengok apa yang Nabi buat. Ini memang selalu sangatlah kita ni makan kan. Lepas ni ada makan ke pun? Ceramah mesti ada makan. Itu sebab ramai. Kalau tak ada makan, macam mana? Balik. Ni biar makanan rohani, jasmani, dia Allah pun ada. Tapi ada makan mana? Ada, insyaAllah. Alhamdulillah. Baik, kita tengok bagaimana cara Nabi SAW. Ma jaa fi sifati akli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi makan.
Apa Nabi buat? Yang pertama, antara hadis kita nak baca berkenaan dengan Nabi jilat jari selepas makan. Kita ni kalau makan jilat jari, ini bagi kita memang jijik, tak beradab orang yang jilat jari ketika makan. Tapi memanglah jilat jari yang tak betul tu, dia ambil tangan dia jilat masuk sampai dalam, bunyi-bunyi sup tu yang menyebabkan orang geli. Dia cara Nabi jilat jari, Nabi buat macam ni je. Itu yang Nabi buat. Jangan duk memang geli, saya pun geli juga. Dia ada cara jilat jarinya. Kan? Ya. Baik, ini sunnah. Baik, apa dia? Satu hadis an Ka'b bin Ibn Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Diriwayatkan daripada Ka'b bin Malik, beliau menceritakan bahawa Nabi menjilat jari baginda 3 kali selepas makan. Maksud Nabi akan jilat sampai dia tak ada kesan. Tapi kita kena tahu, Nabi ni banyak makan makanan yang kering-kering. Kuah-kuah pun ada, tapi banyak kering-kering. Kita kalau makan kari banjir. Kan? Tapi Nabi makan kering-kering. Tapi memang ada saki-baki, memang Nabi akan jilat begitu sampai tak ada di tangan. Sebab apa? Di situ ada keberkatan sebenarnya. Nabi cukup jaga. Memang dalam keadaan menjilat jari pun tidak sampai orang rasa geli. Bagaimana cara Nabi makan kurma? Ada cara Nabi makan kurma? Ada kurma? Tak ada kurma pula, tak boleh tulis satu. Nabi kalau makan kurma, Nabi ambil tangan ni 3 jari, Nabi masuk dalam mulut. Nabi bila dah makan, bila dah habis Nabi jilat apa ni kurma tu dah habis, biji kurma tu Nabi tak ambil macam ni. Nabi akan kepit macam ni. Keluarkan sikit biji, Nabi kepit. Nabi buang. Kita makan, buka puasa dah habis tu, ambil yang kita dah jilat tak tepi, ambil balik. Jadi kesan air liur yang di tangan kita tu, kita ambil buah lain, pilih-pilih Allah tak sedap, tak besar kecil, letak pula, ambil yang lain. Orang ambil yang bekas kita punya air liur ni. Tapi Nabi bila dah jilat kurma tu, Nabi akan ambil gini. Nabi kepit, Nabi letak tepi, lepas tu Nabi ambil pula yang baru. Nak cerita Nabi jaga kebersihan. Islam menitik beratkan kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagai badan iman. Baik, jadi jilat jari ni sunnah. Ya, jilat jari ni sunnah. Ya. Dalam hadis yang lain, Nabi kata, "Idza akala ta'aman." Ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas, "Idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath." Ya, daripada Anas bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam makan satu makanan, baginda menjilat 3 jarinya. 3 jarinya. Dan Nabi sendiri menyuruh sahabat-sahabat menjilat jari. Baik, ini hadis yang lain. Ini antara amalan Nabi dan sahabat. Apa dia? An Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil'aqil asabi' was-sahfah wa qala innakum la tadruna fi ayyihi al-barakah. Ini satu panggil orang Melayu. Panggil orang Melayu ni, kalau kita makan lapar kan, apa yang tinggal akhirnya? Kalau goreng pisang ada 100 biji, apa yang ditinggal akhirnya? Dia akan tinggal ada sebiji pisang. Itu betul-betul kamu lah habis. Betul tak? Mesti ada tinggal satu. Sebenarnya yang tinggal satu, yang akhir, itu yang ada keberkatan sebenarnya. Kena rebut yang akhir tu. Kita orang Melayu tinggal satu, tak nak awak tak larat. Dah satu je lagi. Tak larat betul-betul lah. Kamu lah ambil, tak nak. Kamu lah ambil, tak nak. Kamu lah ambil. Sepatutnya yang ini kita kena rebut ambil. Sebab apa? Yang akhir itu ada keberkatan. Lepas ni kena rebut yang akhir. Biasalah kalau makan kenduri kan. Makan kenduri ke pergi ziarah rumah kawan, jamu goreng pisang, kuih-kuih. Macam mana dalam pinggan tu mesti ada tinggal seketul je lagi. Seketul ni siapa nak ambil? Memang tak ambil sudahnya. Tak tahu memang panggil orang Melayu gitu gambarnya. Yang itulah keberkatan. Baik. Nabi SAW hadis ni maksud dia, diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Nabi SAW menyuruh menjilat jari-jari dan talam atau pinggan. Maksud dia bukan jilat talam atau pinggan. Kosongkan pinggan. Itu sebab kita ajar anak cucu kita, bila makan tak tinggal sebutir nasi pun dalam pinggan. Habis kita licin. Jangan ada tinggal apa-apa. Tapi kalau tulang ikan siakap tu usah ditelan. Maknanya tinggal, jangan ada tinggal yang boleh dimakan. Kalau di tulang-tulang kepala ikan tu dihabiskan juga nasi-nasi yang apa yang ada. Sehingga kosong, tak ada yang tinggal buat makanan ni. Sebab apa? Nabi kata apa? Innakum la tadruna fi ayyihil barakah. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui bahagian makanan yang mana yang terdapatnya keberkatan. Mungkin yang akhir itu ada
ada keberkatan. Ini Nabi ajar cara kita makan. Baik, seterusnya cara duduk Nabi SAW. Nabi kalau makan, macam mana cara duduknya? Kalau tunjuk kan tak nampak kamera pula ya. Boleh ya? Nabi duduk makan dia ada dua cara. Yang pertama caranya gini. Yang kedua, pertama caranya gini, Nabi duduk. Ni cara sunnah Nabi duduk. Satu lagi caranya begini. Macam ni. Dia ada dua cara. Okey, yang cara begini, Nabi duduk cara begini, ini kalau makan nak cepat bangun. Ini kan dia terus bangun. Sebenarnya kalau kita buka puasa yang sebelum kita nak makan tu, kita buka puasa, makan, lepas tu kita nak sembahyang. Kita duduk macam ni, sunnah. Sebelum buka puasa ni kita duduk macam ni, kita makan tu, terus bangun. Nabi buat macam tu. Baik, tengok. Ini cara duduk Nabi SAW bila makan. Baik, sebenarnya cara duduk, cara buang air, macam mana nak buang air apa semua, nantilah mungkin boleh tengok. Sebenarnya dia ada fakta sains. Memudahkan pencernaan. Saya bagi contoh, saya pernah kena sakit. Ini cerita bab tidur lah. Saya pernah kena sakit, simptom sakit saya ni batu dalam empedu. Ni penyakit angin, gastrik ni, usus ni memang dihidapi oleh ramai manusia. GERD ni kalau tanya orang, saya baru ni ceramah di Meru, saya cerita pasal, dia berkata, ustaz macam mana? Ustaz boleh kecil badan, dulu nampak macam besar ni tiba-tiba kurus. Saya kata saya memang puasa banyak, saya berlapar banyak. Sebab saya kena penyakit macam GERD. Sebenarnya GERD ni, gastrik, apa ubat GERD dan gastrik yang paling mujarab? Apa ubat dia? Puasa sebenarnya. Puasa ni merehatkan perut kita daripada makan, menyebabkan perut kita jadi sihat. Sebab itulah ada puasa sebulan Ramadan. Tapi masalah puasa sebulan Ramadan kita, puasa yang ikut sunnah. Buka puasa pula teruk. Macam-macam pesta makan buka puasa. Macam tak makan 10 hari. Tak salah. Baik, jadi saya ada bulan Ramadan baru ni, Allah uji saya kena teruk sikit, tersilap makan. Saya tak boleh lah susu tarik apa semua tu, memang tak boleh. Saya tak boleh minum. Kalau minum saya sakit pun. Jadi masa saya kena trigger tu, lebih kurang 3 hari saya kena. Ayah saya tahulah, ayah saya ikut saya pergi Penang. Saya memang teruk jadi imam masa tu. Di Penang jadi imam saya tak boleh. Ayah saya, kita orang pergi, memang saya kena teruk. Ustaz Abdullah Khairi bagi kita jus, apa tak nama dia, jus. Saya minum malam tu lagi teruk, kena serang. Tak boleh. Jadi macam mana saya buat? Saya tengok study dekat dalam satu, dia kata cuba tidur ikut sunnah. Saya tidur ikut sunnah. Tu sebab ada sebab Nabi tidur mengiring lambung kanan, berbantaikan tangan. Saya tak pakai bantai, saya tidur atas lantai tu. Malam tu trigger saya memang teruk sakit. Saya tidur dengan imam di pejabat saya, sebab malam tu ada qiyamul lail 10 malam akhir. Jadi imam-imam pun temankan saya tidur kat pejabat. Dia berkata, kami tengok ustaz tidur daripada pukul 12 malam sampai pukul 4 pagi, tidur mengiring lambung kanan. Ustaz tak bergerak selama 4 jam. Dia berbangun tengok saya tidur macam tu. Saya ingat subuh tu saya tak boleh imam dah, qiyamul lail tak boleh. Saya suruh dia standby. Kalau saya sakit, turun je lagi. Bila saya bangun, takdir Allah, memang saya sehat terus, macam tak sakit lah. Bila dah sihat, lupa diri, bantai balik buka puasa. Wah, sakit balik. Bukan bantai, try makan, tak boleh. Memang tidur mengiring lambung kanan ni, rupanya ada sebab. Sebab apa lambung kanan ni? Bila kita lambung kiri, perut kita belah kanan, dia macam jantung kita belah sini, dia macam menghimpit jantung kita supaya dia jadi sesak nafas, supaya cuba kita tidur sebelah kiri. Bangun rasa macam sesak nafas. Kalau tidur belah kanan, dia adalah fakta sains tu tentang dia tak menghimpit jantung, ruang udara kita. Cuba tidur belah kanan, mengiring, ikut cara Nabi SAW. Dia kata sunnah apa yang Nabi buat ni, dia ada kena mengena dengan kesihatan. Begitu juga dengan cara duduk ini pun, dia memudahkan pencernaan. Dua cara duduk tadi sebenarnya. Baik. Jadi Nabi SAW, Nabi kata apa? Dalam hadis kata, an Abi Juhaifah qala Nabi SAW, amma ana fala akulu muttaki'an. Diriwayatkan daripada Abi Juhaifah, beliau berceritakan Nabi SAW bersabda, adapun aku, maka aku tidak akan makan dengan duduk ittika, bersila atau bersandar. Nabi akan duduk macam tadi, dia mudah untuk pencernaan.
Begitu juga makan di atas meja. Tapi tidaklah menjadi satu larangan makan di atas meja. Memang selera. Kita rasa makan atas meja ni lagi seronok. Makan di bawah, cara duduk sunnah Nabi SAW ni, kita makan sikit pun rasa kenyang. Bila kita makan dengan membuka rongga perut tu terlalu luas sangat, itu yang makan tak kenyang-kenyang, tambah 3-4 kali tu. Itu yang jalan Eropah ini, jalan sebab dah sengkak perut. Bila duduk cara Nabi tu, dia memudahkan cepat pencernaan. Belum lagi bab kunyah, ya? Makan dengan apa tu, bismillah, semua tu lah. Adanya sunnah Nabi SAW tu lagilah menyebabkan kita mudah lagi kenyang dan padat perut kita. Baik. Baik, tadi Nabi makan dengan cara duduk, saya dah tunjukkan. Nabi makan dengan 3 jari. 3 jari Nabi makan ni menunjukkan bahawa Nabi ni jarang makan berkuah-kuah. Tapi Nabi makan 3 jari tu menandakan bahawa nak masuk dekat dalam mulut kita tu, yang masuk yang sikit-sikit. Kita bukan yang 3 jari, 5 jari dengan sekop gitu. Sebab apa nak bagi banyak masuk, padat rasa kenyang. Nabi makan 3 jari kan. Ya tak, bila kita tengah makan, tiba-tiba kalau ada orang panggil, orang datang, kita pergi tinggal makan, pergi layan orang, nak sambung balik makan tu, rasa selera balik tak? Habis putus selera. Sebab apa? Sebab dia tengah makan short, tiba-tiba ada orang kacau. Baik. Macam tu juga bila kita makan lambat dengan 3 jari, lambat nak habis, dia lama kelamaan, kita rasa macam selera makan tu akan habis cepat. Sebab apa? Dengan lambatnya kita makan, dia akan potong selera. Ini semua kesihatan. Itu belum lagi makan ketika lapar berhenti sebelum kenyang. Ini kenapa tak berhenti-berhenti lagi? Tak kenyang-kenyang. Itu masalah juga. Sampai 3 kali tak kenyang-kenyang. Baik. Nabi makan dengan 3 jari. Daripada Ka'ab bin Malik, kana Rasulullah SAW ya'kulu bi asabi'ihi thalath wa yal'aqahun. Nabi SAW makan dengan 3 jari, kemudian Nabi jilat jari Nabi SAW. Maksudnya, kita makan nasi, kalau dengan 3 jari ni bila nak ambil? Ambil sunnah sikit, mungkin 3-4 kali dengan 3 jari, kemudian kita makanlah 5 jari dengan baik. Maksudnya sunnah Nabi buat. Bukanlah sunnah perintah itu wajib, tapi ini ceritakan bagaimana keadaan Nabi makan dengan 3 jari. Baik. Jadi ini cerita bab makan Nabi Muhammad SAW, cara duduk. Tapi adakah tak boleh duduk atas meja? Boleh, tak ada masalah duduk atas meja ni. Ya, boleh duduk atas meja. Cuma sunnahnya adalah Nabi duduk di bawah. Makan dengan sudu boleh, dengan garfu boleh. Tapi kalau dalam bab ada hadis yang lain menceritakan tentang seseorang yang tidak mendapat pahala sunnah bila dia bangga dengan sunnah yang dia buat. Weh, jangan makan dengan sudu, tak ada pahala sunnah. Tengok aku makan dengan jari, ada pahala sunnah. Kita tak dapat pahala sunnah, dia dapat pahala sebab kita herdik dia. Tak boleh. Kamu makan atas meja ni, tak ikut sunnah. Tengok aku makan duduk di bawah, ikut macam aku sunnah. Dia yang mengherdik orang yang tak ikut sunnah itu, dia tak dapat sunnah, orang tu dapat pahala. Orang tu memang tak dapat sunnah sebab duduk di atas. Tapi dia yang mengherdik orang yang tak buat sunnah seperti dia buat, dia tak dapat pahala sunnah secara automatik. Kamu tengok aku datang masjid pakai serban, pakai jubah, pakai sunnah. Kamu pakai apa? Pakai t-shirt je. Kamu tak dapat pahala sunnah. Kita tak dapat pahala sunnah, dia dapat pahala juga. Itu sebab jangan selesa dan jangan herdik orang yang tak ikut sunnah Nabi SAW. Baik, makanan Nabi SAW. Apa Nabi suka makan? Makanan kesihatan. Baik, makanan kesihatan yang Nabi suka adalah yang pertama, cuka. Sebab geromah kena ada cuka. Sakit perut minum cuka. Orang kata, sakit perut minum cuka, bukankah lagi teruk perut ni? Kena minum cuka. Baik. Tuan-tuan, saya bukan nak promote apa, saya bukan ada jual barang apa, tapi Dr. Nordin Darus DND, saya suka ikut dia. Dia suka ajar kita rawatan tanpa ubat. Rawatan tanpa ubat ni maksudnya dia suruh kita makan makanan sunnah. Saya kena GERD tu yang teruk tu. Masa saya kena GERD tu, ni Cikgu Muhammad ni pun teruk juga GERD je. GERD. Kita orang sama lah, tapi Cikgu Muhammad rasa lagi teruk pada saya. Dia ajar cara, dia kata ustaz pula, dia tak sebab saya. Tapi yang ustaz ni ada seorang Haikal Cuketin tu. Saya memang sakit, beritahu pada anak murid saya, dia channelkan saya dengan seorang ni, Haikal. Haikal ni bagi saya produk sunnah. Itu ustaz kena makan makanan sunnah. Apa yang saya amalkan? Cuka, saya ambil cuka tin, minyak zaitun, habatus sauda, madu, jus delima. 5 ni saya amal. 5 ni saya amal. Sehingga saya tak boleh makan lah. Bayangkan kalau kita makan sesuatu, dia tak proses perut, dia keluar sebiji-sebiji sampai berdarah. Maksudnya dia tak proses, perut kita sakit. Tapi saya makan apa?
Dia dalam perut kita ni, dia kena ada, Nabi amalkan makanan sunnah, dia ada pro dan prebiotik. Dalam perut kita ni, kena ada kuman jahat dan kuman baik. Kalau kuman baik tak ada kuman jahat pun tak boleh juga. Dia kena ada pro dengan prebiotik. Pro dengan prebiotik ni memang ada pada buah tin dan buah zaitun sebenarnya. Sebab Allah buat sumpahan dalam Quran, buat tin dan zaitun. Dan ni buah tin dan buah zaitun. Allah sebut tu maknanya pasti ada khasiat yang tinggi. Dan Nabi memang amalkan buah tin, buah zaitun. Dan antara yang kita jual sekarang ni, yang kita ada, saya makan cuka tin. Cuka tin yang mana Nabi suka makan cuka. Dan antaranya sebut cuka tin. Sebab orang yang gastrik memang elok makan cuka. Dia bila masam tu dia lagi tutup. Perut kita dia kena ada asid. Kalau tak ada asid macam mana dia nak makan? Orang yang gastrik ni, esophagus dia terbuka, itu yang rasa asam lambung. Oh, macam mana Ustaz boleh cerita sebab kita pernah kena penyakit tu, kita study. Memang rasa masam sikit. Bila makan, rasa tak boleh nak telan, rasa tercekik. Dia esophagus kita dah terbuka. Jadi, angin tu tenang naik ke atas. Jadi, bila kita, dia ajar nak makan cuka, sebelum makan, kita makan dulu cuka. Biar ada gas dalam perut dulu, supaya dia mudah nak cerna kita punya makanan. Makan benda tu dulu, baru makan nasi. Saya try, Alhamdulillah, saya sihat. Baik, kembali balik. Nabi suka makan cuka. Cuka kena ada di rumah. Baik. Apa Nabi disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ni'mal idamun al-khal. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, sebaik-baik hidangan ialah daripada cuka. Daripada cuka. Nak sihat, ya kena makan cuka. Yang kedua, buah tamar. Buah tamar ni kena ada di rumah. Antaranya tamar, kurma ajwa aliyah. Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang makan 7 biji pada waktu pagi, dia dihindarkan dari penyakit. Nak sihat, kena makan buah tamar. Itu ajwa. Dalam hadis ni Nabi kata, sami'tu Nu'mana an Simak bin Harb qala sami'tu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yaqulu sallallahu alaihi wasallam yaqul alastum fi ta'ami wa sharabin ma syi'tum laqad ra'aytu nabiyyakum wa sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqli ma yamla'u batnah. Riwayatkan daripada Simak bin Harb, beliau menceritakan, aku telah mendengar An-Nu'man bin Bashir, seorang sahabat Nabi berkata, tidakkah kamu berpeluang menikmati makanan dan minuman apa yang kamu kehendaki? Demi Allah, sesungguhnya aku telah melihat Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam tidak berpeluang memperoleh makanan yang mencukupi untuk memenuhi perutnya sekalipun daripada buah kurma yang murah. Maksudnya Nabi makan buah kurma walaupun buah kurma itu murah, Nabi makan. Baik. Ingat tak perkataan Melayu apa? Pisang emas dibawa berlayar. Orang kalau musafir, orang Malaysia, dia akan bawa pisang. Pisang ni dicukup. Macam-macam ada dalam pisang ni. Fibernya, garamnya, gulanya, tenaga, semua dalam pisang. Sebab pisang ni tak boleh makan banyak. Pisang ni, ada dikatakan dia punya khasiat pisang ni sama macam khasiat buah kurma. Orang dulu bawa buah kurma. Nabi bawa buah kurma. Nabi boleh buka puasa dengan kurma 7 biji. Ada satu kisah seorang yang ikut, dia kata dia orang kaya. Sekarang ni kita pun kena berjimat cermat makan, jangan membazir. Kalau ada nasi, dia orang lauk simpan dalam peti ais. Sekarang ni dia orang Palestin berperang, orang susah nak makan dan sebagainya. Jadi ada seorang ni, dia orang kaya, dia kata bulan puasa ni aku nak buka puasa dengan bersahur, nak makan kurma, jadi buat. Tapi dia memang cerita bahawa memang kenyang makan kurma. 7 biji dia amalkan, lepas tu dia ambil susu. Badan tu ceritalah memang cantik. Dengan makan makanan sunnah ni cantik badannya. Tapi memang kurma dengan susu ni tenaga. Tapi bila hari raya kan, satu cerita dia ni lah, hari raya bila raya isteri dia jamu makan apa, pensan dia. Dia kata bila tengok makan-makan dia rasa macam takut nak makan. Dan cerita khasiat kurma ni bagus untuk badan. So, dalam rumah kita kena ada kurma. Ini cari kurma ajwa bila? Bila nak tahnik cucu, nak belah mulut, cari ustaz-ustaz, ustaz tolong belah mulut anak saya, cucu saya.
Tapi kurmanya tak ada, barulah beli kurma ajwa hadiah. Itu pun ambil sebiji. Yang bakinya simpan, dah buang sudahnya. Kurma ni sunnah makan, tapi jangan berlebihan. Ya. Orang kecil manis boleh makan kurma, boleh, tapi jangan berlebihan. Tak apa, kecil manis boleh makan budak, dia ada gula juga, kena jaga bab manis tu. Jangan berlebihan. Nabi suka makan apa lagi? Nabi suka makan daging ayam. Nabi suka makan ayam. Dalam hadis disebut fa inni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajaj. Kan satu hadis daripada Zahdam Al-Jarm menceritakan bahawa dia bersama dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari menceritakan tentang bahawa Nabi suka makan daging ayam. Makan ayam ni memang Nabi suka. So kita makan ayam pun kita ikut. Nabi suka makan ayam, kita makan ayam. Apa lagi? Nabi suka makan burung. Lahma hubara. Aku pernah makan bersama dengan Nabi SAW. Ya, yang disebut oleh Umar bin Safinah. Datuknya Safinah menceritakan, dia kata dia pernah makan dengan Nabi makan burung. Burung ni umum, apa saja burung ni, burung puyuh ke apa ke, Nabi suka yang sejenis burung. Apa lagi? Zaitun. Kulu zaita waddahinu bih fa innahu min syajaratin mubarakah. Nabi kata, diriwayatkan daripada Abu Asir radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi bersabda, makanlah buah zaitun dan berminyaklah dengannya kerana ia dari pohon yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya macam tadilah, cuka, saya dah sebut dia secara makan, Nabi suka makan cuka, kan, zaitun dan sebagainya. Labu. Nabi suka makan labu. Kan? Labu yang kita sekarang tanam labu tu, okey. Dalam satu hadis daripada Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dubba. Nabi menyukai buah labu. Kita buah labu buah apa? Buah pengat, buah apa? Buah gula lemak, kan? Labu. Nabi suka buah labu. Ya. Balik besok cari labu, masak tengah hari. Banyak lagi lah cerita bab makan Nabi. Daging panggang Nabi suka makan, daging rusuk kambing. Ini Nabi suka makan. Okey, seterusnya. Kita belum lama, sikit je lah. Saya nak cerita yang last berkenaan dengan bagaimana cara Nabi minum. Ini mungkin benda baru bagi kita semua. Okay. Boleh tak minum berdiri? Boleh tak minum berdiri? Boleh minum diri. Baik, saya dah buat hadis tadi. Minum diri boleh. Baik, sahabat minum sambil berdiri. Dalam satu hadis, Anin Nazali bin Sabarah qala utiya Ali, saya sebut hadis maksudnya diriwayatkan daripada An-Nazal bin Sabarah, beliau menceritakan bahawa dibawa kepada Ali radhiyallahu anhu satu bekas berisi air. Ketika itu beliau berada di Rahbah, satu tempat di Kufah. Beliau mengambil daripada air itu satu cedokan tangan, lalu membasuh kedua tangannya, berkumur, beristinsyaq. Apa istinsyaq? Istinsyaq ni sunnah, sedut air dalam hidung, itu dibuang. Istinsyaq. Itu masuk air hidung, kita takut sakit kepala, pedih kan? Pedih tu sebab jarang buat. Ingat, kalau sesama, istinsyaq. Istinsyaq ni, dia akan cuci kita punya hidung kita. Kemudian dia menyapu muka, dua lengan dan kepalanya. Kemudian beliau minum air itu sambil berdiri. Kemudian beliau berkata, inilah wuduk orang yang tidak berhadas. Begitulah aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Maksudnya orang yang tidak berhadas, inilah cara dia berwuduk. Maksudnya ialah tadi dah basuh muka, sebelum tu dia istinsyak apa semua, dah habis berwuduk tu, dia minum air sambil berdiri. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi sahabat buat tu, sahabat tunjuk kepada Nazal cerita apa yang telah Sayyidina Ali tunjuk kepada dia, yang mana itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia cerita bab minum diri. So boleh minum diri? Boleh. Ada lagi hadis tentang Nabi minum diri. Sebelum tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya. Okey, ini satu lagi. Kita tak, kalau minum, kita jangan bernafas dalam air. Sambil minum bernafas. Kena tahan nafas kalau sambil minum. Okey. Boleh tak minum air terlalu panas? Tak boleh. Nabi tak suka terlalu panas dan terlalu sejuk.
Makan pun jangan terlalu panas, jangan terlalu sejuk. Tiup dalam makanan itu pun tak boleh. Sebab tiup ini dia mengeluarkan kuman sebenarnya. Jangan tiup makanan, biar dia sejuk. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan idza syaraba. Bahawa Nabi SAW bernafas pada luar bekas minuman sebanyak 3 kali sambil bagi dia minum. Bagi dia berkata, ia lebih mudah tercerna dan lebih menghilangkan dahaga. Maksud bernafas, jangan bernafas lain. Kita guguk botol air sambil bernafas. Dia kena minum, relax, tarik nafas di luar. Berapa kali? 3 kali. Maknanya Nabi minum 3 kali teguh dan 3 kali nafas. Ini sunnah Nabi SAW. Dan banyak lagi lah cerita tentang hadis Nabi SAW, tentang kelebihan ataupun tentang akhlak Nabi SAW. Baik, dalam hadis yang lain pula bahawasanya Nabi, ni anna Nabi SAW dakhala ala Ummi Sulaim wa qirbatun mu'allaqah fashariba min fami qirbata wa huwa qa'im faqamat Ummu Sulaim ila ra'sil qirbah faqata'atha. Daripada Anas bin Malik, beliau menceritakan bahawa Nabi SAW masuk menemui Ummu Sulaim radhiyallahu anha dalam rumahnya. Satu bekas qirbah berisi air sedang tergantung di dinding. Lalu baginda minum terus daripada mulut qirbah itu sambil baginda berdiri. Nabi minum berdiri. Awasanya kan moncong cerik tu ada tu, Nabi minum sambil berdiri ikut moncong cerik. Nabi pernah buat. Tapi orang kata minum moncong cerik ni, orang kata dia kira mulut qirbah ni kira macam moncong tu kan. Orang kata orang hancur minum tu. Tapi cerita Nabi minum tu dah kata Nabi minum berdiri. Tu ada hadis yang Nabi minum berdiri. Kan? Kemudian Ummu Sulaim bangun dan pergi ke mulut qirbah tersebut dan dia memotongnya kerana ingin menyimpan barakah Nabi SAW. Yang moncong cerik itu dipotong, disimpan. Sebab itu ada anjuran Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah. Baik. Dan yang terakhir sekali, Nabi SAW sentiasa berwangi-wangian. Ini satu hal kita. Kita ni kena sentiasa berwangi-wangian. Orang kita ni ketiak busuk, kita tak bau, orang lain bau. Kalau nak tahu ketiak kita busuk ke tak busuk, suami suruh isteri cium. Abang punya ketiak busuk tak? Cuma tanya. Pernah tanya isteri kita? Tak pernah tanya. Isteri cuma tanya suami, bang, saya ni ketiak busuk tak? Dia tak akan, suami tak akan tegur ketiak busuk. Kalau rasa tak nak makan, masak seminggu, tegurlah isteri ketiak busuk. Ingat tuan-tuan, tak boleh tegur. Tapi kena tanya, ketiak saya busuk tak? Orang yang ketiak busuk, dia tak rasa ketiak dia busuk. Itu sebab dalam fake muasarah ni, fake yang terkini ni, kita boleh pakai deodorant, boleh pakai bedak, walaupun dia ada alkohol dia benarkan, boleh. Sebab dia tahan sikit bau wangi tu lama. Kena pakai. Sebab berwangi-wangian ini sunnah. Nabi sentiasa berwangi. Dan kita pun tahu penuh Nabi itu wangi. Kita nak ikut sunnah Nabi, kita kena sentiasa berwangi. Letak minyak wangi dalam poket. Poket semayang ke poket apa ke, ni minyak wangi. Letak. Pilih minyak wangi yang wangi-wangi. Saya suka pilih kasturi putih. Dan ada satu lagi tu, saya minat kasturi putih lah. Saya dalam kereta saya, semua saya bubuh. Ada minyak wangi. Dalam poket jubah. Orang kena wangi-wangi. Sebab wangian itu sunnah. Nabi suka berwangi-wangi. Kan? Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Satu hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah memiliki wangian bernama sukkah. Satu bekas minyak wangi bernama sukkah, di mana baginda memakai wangian daripadanya. Nabi tak tolak pemberian minyak wangi. Orang kalau sembahyang sebelah kita bagi minyak wangi, kita ambil. Dan ambil cara sunnah ambil minyak wangi tu, kita ambil macam ni. Dia orang sapu dekat tangan kita, benda baik. Ambil minyak wangi. Jadi banyaklah hadis tentang ini dalam bab Syama'il Muhammadiyah. Nanti boleh baca dan boleh beli. Ini kitab ni saya beli dah. Boleh baca dan boleh dikongsikan dengan kita punya keluarga. Baik, tuan-tuan dan mati Allah Ta'ala. Jadi itulah beberapa cerita tentang akhlak Nabi SAW. Kita kena contohilah. Walaupun kita sebut sikit tadi, ya, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara ni adalah bukan pertengahan, seimbang walaupun ianya sikit. Kita ambil tak mampu nak buat semua, mala yudraku kullu la yutraku jullu. Tak mampu buat semua, jangan tinggal semua.
Apa sunnah-sunnah yang kita boleh buat? Antaranya macam tadi, makan dengan tangan kanan, kul biyaminika wa kul mimma yalik. Makan dengan tangan kanan dan makan apa yang ada depan kita. Kalau kita buat makan hidangan, kita makan, kita ada ikan siakap, yang makan dengan kita 5 orang, yang hujung sana makan 2 orang je, geram tengok siakap dia tak habis-habis. Boleh tak langkau tangan pergi ambil siakap dia? Jangan. Nabi kata apa? Wa kul mimma yalik, makan apa yang ada depan kita. Jangan sampai bersilang-silang tangan. Itu cara adab kita makan. Makan dengan tangan kanan, ambil dengan tangan kanan. Ini antara kita boleh praktis di rumah. Kalau di rumah tak apalah dengan keluarga. Karena Nabi SAW yuhibbut tayamun. Nabi suka yang kanan. Apa-apa pun kanan. Sikat rambut kanan, pakai kasut kanan, semua kanan. Dengan bismillah. Buat benda baik semua dengan bismillah. InsyaAllah tak terputus keberkatan dengan bismillah. Kalau tidak bismillah, terputus keberkatan. Sebelum tidur berwuduk, berzikir. Solat berjemaah ni antara sunnah terbesar. Solat fardu secara berjemaah. Dan sunnah terbesar lagi adalah ukhuwah Islamiah sama kita. Ini kita kena hidupkan. Kita kena himpunkan penduduk kampung kita, saudara mara kita kalau keluarga besar, penduduk kampung, bina ukhuwah. Cukup-cukuplah bergaduh. Nak bergaduh sampai bila nak bergaduh? Buat politik tak habis-habis bergaduh sebagai contoh. Tak ada kemananya kita. Sedangkan yang akan solat jenazah kita, yang akan datang menolong kita, yang akan tolong kita bila kita susah, inilah muka-mukanya. Orang yang kita sokong yang di atas tu, demo macam tu juga. Ni bukan cerita buat politik kan. Kita ni orang rakyat, saya orang kerajaan. Saya ada seorang sahabat masak udang galah dekat parlimen. Dia masak udang galah kat parlimen, sahabat saya tu. Saya sedih, Ustaz. Kenapa? Tak ada saya masak kat parlimen. Kalau tengok dekat dalam parlimen tu bergaduh kan. Kalau parti A, parti B tengok, tak suka. Bila parti A ni, dia parti A, dia geram dekat orang yang parti B yang hantam parti A. Hentam. Lepas tu kita pun basah muka dengan kawan. Tapi Ustaz, dia menghentam dalam dewan tu Ustaz. Balik bila speaker kata dewan ditangguhkan sehingga jam 2. Dia orang keluar di belakang tu berpeluk-peluk tampar makan semeja. Yang kita ni bergaduh. Dia cerita betul, dia cerita kat saya. Tak apalah dia orang bergaduh pasal rakyat, tak apa. Kita nak penting, kita nak rakyat nak senang. Kita nakkan kesenangan kan, kesejahteraan rakyat, tak apa. Cerita bergaduh-gaduh buat politik ni cukup bila sekadar pilihan raya je. Dah habis pilihan raya dah. Nak buat apa lagi? Kan? Kita teruskan dengan apa yang ada, jaga agama, jaga kemaslahatan rakyat, itu yang kita nak. So yang kita, point yang nak beritahu tentang kita di kampung ni, kita nak bergaduh sampai bila? Sedangkan bila kita mati, inilah muka yang akan solat jenazah kita, yang akan iring kita ke kubur, buat tahlil di masjid, di surau yang akan hadiahkan pahala bacaan pada kita. Tapi sama kita bergaduh, apa faedah? Tak ada faedah. Tak ada faedah. Ini semua kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat orang beriman yang akan mendampingi kita, yang memberi manfaat pada kita bila kita mati. So, dua benda lah. Sunnah yang terbesar, solat fardu berjemaah dan juga ukhuwah Islamiah. Kita ikut sunnah-sunnah ni semuanya, tak lain tak bukan adalah Nabi kata al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintainya. Kalau disayang dan cinta kepada Nabi SAW, dia akan bersama-sama dengan Nabi SAW dalam syurga. Kalau dia sayang Piramli, dia bersama Piramli dalam syurga. Kalau dia sayang selain daripada Nabi, dia akan bersama dengan orang itu dalam syurga. Sebab barang siapa yang mencintai Nabi, hidupkan sunnah Nabi, Nabi kata apa? Fa innahu kana ma'i fil jannah, dia akan bersama-sama dengan aku dalam syurga. Wallahu a'lam. Yang baik pada Allah, yang kurang di saya sendiri. Terima kasih atas jemputan. Ya, mudah-mudahan kita mencontohi akhlak Nabi, kita bersama-sama dengan Nabi, dan Nabi bagi syafaat pada kita, yang disebabkan kita ikut sunnah dan kita ikut cara Nabi Muhammad SAW. Terima kasih semua. Wabillahi hidayatut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.